Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan Cik Bon dan Cik Yat di dalam malam chill-chill. Okey. So selamat bertemu kembali dan seperti biasa kita Kita kena tanya perkabaran dulu. Okey, so apa-apa pun sebelum kita proceed, kami nak bertanya ke perkabaran anda pada hari ini. So apa khabar anda hari ini? So kami berdua sentiasa mendoakan anda untuk berada dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Kita macam hari ini kerja keras sikit sebab hari ini kami mencuci kediaman Wira House. Wira House. Wira House. So Wira House dah terus untuk kita nak buat sarahan, sebenarnya ada sikit-sikit lagi yang kita nak kena ada sedikit sajalah untuk kita nak kena apa tu? Dia kalau macam kek tu orang kata letak cherry kat atas tu. Dia macam tinggal macam sedikit saja sebelum kita akan serahkan kepada owner untuk Wira House. Tapi apa-apa pun tadi kami satu tim, keseluruhan tim Farhabina turun bekerjasama sebenarnya. Masing-masing pakai pakaian sukan. Seperti biasa kami akan cakap hari ini adalah hari sukan. Kita tinggal tak ada banner je hari ni. So semua orang memainkan peranan yang masing-masing. Ada yang mencuci longkang, ada yang bersihkan lantai, ada yang mengikis cat, macam-macam lah tadi. So sangat seronok sebenarnya. Sangat seronok, and then feeling tu alhamdulillah kita tengok projek ni yang hari tu stall sebab PKP berjalan balik, and then same time projek dekat House of Remy lama terbengkalai sebab PKP, alhamdulillah dapat jalan balik. Dan dia yang bagusnya sebab dia berkait rapat juga dengan perkongsian topik kita malam ni. Pada malam ini. Okey, tapi apa-apa pun sebelum kami bermula, macam biasa kami nak jemput anda untuk subscribe channel YouTube kami di Farhabina. Kami tengok alhamdulillah dah orang kata apa, subscriber tu bertambah alhamdulillah. And then kita akan macam biasa perkongsian, sharing kami akan masukkan dekat dalam channel YouTube. Jadi you all boleh jadikan dia sebagai archive, sebagai library. Nak dapat apa-apa info boleh dapat dekat situ. And then bagi anda yang menggemari kepada gambar-gambar yang cantik-cantik, boleh juga follow kami di channel Instagram kami di farha.bina. Dan kita actually look forward juga ni, kita nak introduce channel TikTok untuk Farhabina. Projek tu banyak, macam-macam nak buat kalau ikut. Alhamdulillah kita nak bagi best experience to our client. Sekarang kita dalam proses untuk revamp website kita. Hopefully by next week you all akan dapat tengok appearance yang baru dekat website Farhabina. Dan juga kita nak go forward untuk introduce Farha service to you all, tapi yang tu a bit further nanti, maybe slowly nanti kita akan bagi tahu. Kita nak dalam kita Farhabina ni bantu you all dalam kehidupan. Okay? Okay. Dan selain pada tu jangan lupa untuk tekankan join button like. Kita tak cakap lagi. Okay. Untuk live pada malam ni, jangan lupa tekankan button like, tekankan button share, and jangan lupa tagkan kepada lebih ramai lagi kenalan anda di sekeliling anda. Tak kisahlah kawan-kawan ke, saudara mara ke, ataupun isteri anda sendiri, ataupun pasangan suami anda sendiri, supaya lebih ramai lagi yang dapat mendengar perkongsian kami pada malam ini sebenarnya. Dapat sembang-sembang malam-malam ni. Yalah kan. And lagi satu perkara yang kita paling suka adalah belanja kita orang love. Belanja banyak-banyak love, tekan love banyak, tekan banyak kali supaya kami pun akan berasa macam seronok lah untuk memberikan perkongsian pada malam ini. InsyaAllah. Okay. So berbalik pada perkongsian pada malam ini, tajuk yang kami nak bawakan, kami tak nak bagi banyak, kami bagi 5 tips malam ni. Tapi apa-apa pun kita nak membincangkan satu isu. Isu ni sebenarnya dah lama berlaku, dan sekarang ni waktu PKP ni lagi teruk berlaku. Mana ni lagi kerap berlaku sebenarnya. So kita tak payah bagi tajuk lah, kita bagi kita bagi terus dia punya keratan. Kita bagi terus keratan dia. Boleh? Boleh. Kita ada keratan ke? Kita ada keratan. Okey, kita bagi keratan akhbar terhadap benda yang berlaku ini. Okey.
baru nak cari Okay, stay tune. Jangan ke mana-mana, lupa save kat mana. Cik Yat lupalah Cik Yat save dekat mana. So, macam mana kita assume tak ada lah Boleh dikatakan tak ada ke? Boleh dikatakan dia menghilang tanpa berita, tak tahu ada di mana. Dalam ni? Tak ada? Okay. Tak apalah. Okay. Tajuk yang kami nak bawa malam ini Sekejap. Ada? Dia di bawah. Sekejap. Cik buat gimmick. Buat gimmick sebentar. Dia tahu dia simpan kat mana. Saja buat iklan. Saja buat iklan. Yelah sebab tajuk malam ni pun tajuk yang agak macam orang kata macam menakutkan. Menakutkan sebenarnya itu adalah perkara yang menakutkan sebenarnya. Ini boleh untuk nampak? Untuk orang belum lagi. Okay. Perkara yang menakutkan bila mana kita dalam proses pembinaan rumah kita tu tak siap-siap. Itu adalah perkara yang menakutkan sebenarnya. Betul ke benda ni? Betul ke? Sebenarnya kami nak tunjuk perkara ini sebenarnya berlaku bukan di Nigeria, bukannya di orang kata di Gohei Gostan ke, ataupun bukannya berlaku di Afrika sana, tapi sebenarnya berlaku di Malaysia. So ini adalah keratan daripada akhbar-akhbar di Malaysia yang menunjukkan perkara ini sangat serius sebenarnya. Ini adalah salah satu keratan daripada Cosmo yang membicarakan pembeli kecewa rumah terbengkalai. Tapi ini macam lama je kan. Ini macam lama. Januari 2011. Maknanya perkara ni dah berlaku begitu lama. Okay. Dan dia terbawa-bawa sampai ke sekarang. Sampai ke sekarang. Ini bukan setakat ini saja. Kita go lagi. Ini terbengkalai. Ini terbengkalai pula di Selangor. Rumah terbengkalai lebih 10,000 pembeli rugi sebenarnya. Ini baru lagi. Yang ini baru lagi. Ini kejadian yang baru lagi yang dikatakan ni dah lama. Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim ni dah lama dah. Ni perkara lama. Kata dah perkara lama lah. Mungkin sekarang ni tak jadi. Okay. So, kita tengok lagi apa yang terjadi. Ni bukan. Ini adalah malam cerita. Ni bukan. Alright. So selain daripada tu kita juga mendapat perkabaran daripada yang terbaru sebenarnya di Kelantan, di Pasir Emas. Ini adalah benda-benda yang mustahil sebenarnya kalau anda baca sebenarnya daripada Harian Metro yang mengatakan bahawa projek rumah di Kelantan, di Pasir Putih sebenarnya terbengkalai. So kita dapatkan dulu dia punya keratan ni dulu supaya meyakinkan kepada orang sebenarnya apa yang ini terjadi. Baru 30 April 2021, 28 Mei 2021. Banyak sangat perkara-perkara yang kita boleh nampak dekat sini terbengkalai sebenarnya. Dan ini adalah yang terbaru kita nak tunjuk ni. Yang terbaru daripada Harian Metro. Harian Metro memang suka cari perkara-perkara yang terkini ni. 5 days ago. Baru lagi 5 hari tu 111 projek rumah di Selangor terbengkalai. Okay. So cerita sini habis sini lah Habis sini. Owner yang kita bantu cuci rumah tadi tu, rumah dia terbengkalai. Dia buat guna LPPHA terbengkalai di Pantai Timur. Lepas tu bila dia nak buat dengan kami dia sangat fobia, dia takut jadi benda yang sama. Alhamdulillah hari ni kita dah cuci rumah dia. So alhamdulillah lah, maknanya rumah untuk warehouse tu sebenarnya perjalanan owner dia tu untuk mendapatkan rumah impian sangat berliku orang kata. Daripada rumah dia dulu dia beli adalah rumah yang dia impikan untuk duduk bersama dengan ahli keluarga, tapi rumah tu tak siap-siap sampai sekarang rasanya. Yalah. Tak siap-siap langsung. Rasanya kedudukannya adalah lebih kurang sama je apa yang berlaku mereka yang berlaku di Pasir Putih sekarang. Tapi yang mengatakan diorang nak buat sendiri. Satu benda yang kami salute dia sebab dia sangat proaktif even dalam komuniti dia orang tu taman
yang terbengkalai tu taman. Tapi dia among yang take charge tu dalam even dalam group tu pun dia yang banyak bersuara sampai ada yang confused sama ada dia ni developer ke. Padahal dia yang nak tolong. Okey, lepas tu lalas dia pull out lah, dia pull out sebab settle. sebenarnya dia nak membantu sama-sama supaya rumah tu bergerak sebenarnya. Maknanya adalah cara untuk nak menyelesaikan masalah tu. Tapi mungkin masa tu masing-masing rasa mungkin boleh kot lagi, rumah tu siap pun boleh lagi kot. So masing-masing tak nak take any action. So dia terpaksa pull out dan akhirnya terpaksa dia buat decision sebenarnya untuk banner rumah impiannya di Melaka di atas tanah isterinya. So itu adalah kisah kepada owner Wira House sebenarnya. So jalannya sangat berliku untuk sampai ke rumah impian beliau. Siapa nak tengok Wira House, tengok dekat Facebook Fahabina. Dia punya ejaan dia WeChat sikit. Dia sambung kan Wira Houz. Wira House. Wira House. Itu adalah perjalanan owner untuk Wira House. So malam ni kami nak membincangkan sebenarnya 5 tips bagaimana kita nak elak rumah kita ni daripada terbengkalai. Okey. Apa rumah terbengkalai tu? Kena bagi faham dulu. Kena ada definisi dia. Rumah terbengkalai kadang-kadang orang ingat kan baru 3 bulan tak jalan kita dah kata terbengkalai. Terbengkalai dah rumah aku. Terbengkalai dah rumah kita, lepas tu kita dah mula kalut-kalut Nak waktu PKP ni kita dah labelkan rumah terbengkalai. Bukan, dia ada 3, kena meet 3 kriteria baru kita dapat definisikan sebagai rumah terbengkalai. Kalau 1 ataupun 2 saja dikategorikan sebagai rumah lewat, projek lewat ataupun projek bermasalah. Kalau 3 barulah didefinisikan sebagai projek terbengkalai. So syarat-syaratnya, syarat-syarat kalau dia nak didefinisikan sebagai terbengkalai, syarat yang pertama, projek ni projek yang gagal disiapkan oleh pemaju ataupun kontraktor ni, dia tidak mengikut kepada perjanjian SPA ataupun dari kalau kata kontraktor adalah construction agreement, dan dia berterusan sebenarnya. Kalau kata construction agreement tu 6 bulan, dalam masa 6 bulan dia tak dapat siapkan, lepas tu dia melebihi lagi waktu 6 bulan tu. Yang menyebabkan itu adalah salah satu syaratnya yang mengatakan ia adalah terbengkalai. Syarat pertama. Okey. So syarat kedua adalah pemaju ataupun kontraktor ni dikategorikan dia bankrupt ataupun kalau syarikat besar macam Sdn Berhad tu bahasa Jawanya adalah winding up, digulung. Digulung, tak tahulah dia gulung macam mana, dia gulung pakai tikar, gulung tikar lah. Maknanya memang syarikat tu ditutup terus. Itu adalah salah satu syarat yang keduanya. Dan syarat yang ketiganya adalah projek tu sebenarnya perlu disahkan oleh daripada KPKT yang mengatakan projek tu terbengkalai. Dan kalau meet kepada ketiga-tiga syarat ni, barulah kategori rumah itu dikategorikan sebagai terbengkalai. Apa itu KPKT? KPKT itu adalah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Sekarang dah ada menteri baru. Siapa? Tak tahu. Tak tahu. Tapi kata kabinet tak ada berubah. Kabinet tak ada berubah, tapi dia punya menterinya berubah-ubah ikut dia punya kementerian. Mungkin ada kabinet baru di rumah tu. Kita pun lost count sebab dia banyak kali tukar kan. Mungkinlah kot. Mungkin masanya untuk kita tukar kabinet baru. Okey. Projek disahkan terbengkalai oleh KPKT, pemaju ataupun kontraktor ini bankrupt ataupun digulung, ditutup. Lepas tu projek ini delay sebanyak 6 bulan ataupun lebih daripada itu. Kena meet 3 kriteria, dikonsiderkan sebagai terbengkalai. Kalau 1 ataupun 2 kriteria saja dikategorikan sebagai projek lewat ataupun projek bermasalah. Okay. So dah bagilah definisi dia. Apakah definisi projek terbengkalai. Jadi macam mana nak elak benda ni? Dan kita akan bagi sharing-sharing malam ni. Kita nak bagi 5 tip macam mana nak elak daripada terjebaknya kita di dalam benda-benda ni. Kalau kata kita beli rumah taman, tentu kita refer kepada pemaju lah. Tapi kalau kata kita buat rumah individu, buat rumah sebiji ni, kita reference kita kontraktor lah.
Okay. Okay. So kita go kepada tips yang pertama. Tips yang pertama macam mana kita nak elak rumah kita daripada terbengkalai. Yang pertama, sebelum kita proceed kepada contohnya kita nak bina rumah ke ataupun kita nak beli rumah ke, apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena semak latar belakang pemaju ataupun kontraktor tersebut. Jangan main-main orang kata tangkap muat je. Dan kalau kata you nak lebih kepada lebih detail lagi, macam kita tengok pemaju ni, kita tak pernah dengar nama dia. Ada orang go to the extent dia akan cari siapakah director dia. Siapakah director dia. Sebab bila company besar, tanggungan tu dia bukan tanggungan kepada director tu. Jadi dia maksudnya ada syarikat je. Syarikat tu tutup, director tak kisah, dia pergi buat company lain. Dia buat projek lain. Apa masalah. Jadi orang akan check sampai up to the extent dia tengok siapa director untuk syarikat tu lah. So di mana anda nak check adalah senang saja, benda ni anda boleh check di SSM. SSM kita boleh beli kan? Kita boleh beli report tu. Kita boleh beli report tu, kita boleh tahu sebenarnya director, kalau director dia ada berapa syarikat-syarikat di bawah dia. Dan kita tahu sama ada syarikat yang di bawah dia tu ada pernah tutup ke, tak pernah tutup ke, ataupun pernah bankrupt ke, ataupun tak pernah bankrupt ke, dia macam tu. So daripada situ sebenarnya kita tahu sebenarnya dia macam mencurigakan. Kita dapat nama director tu, kita kena Google search lah, cari nama tu. Okay? Okay, alright. Itu adalah untuk yang semak latar belakang. Itu kepada orang kata macam mana kalau kita nak tengok director dia. Yang kedua, bagaimana kalau kita nak semak adalah kita kena pergi, at least kita kena pergi ke pejabat. Pergi ke pejabat dia lah, tengok ada pejabat ke tak. Sama ada dia ada pejabat ke, dia tak ada pejabat ke, dia ada staff ke, dia tak ada staff ke, staff dia macam mana ke, kita kena tengok juga. Tadi masa kita tengok artikel tu, ada terpandang satu artikel, pelan dalam belakang bonet kereta, macam tu je. Pelan beli belakang bonet kereta. Macam tu lah lebih kurang dia punya ayat artikel tu. So kita kena tahu sebenarnya di mana sebenarnya pejabat beroperasi sebenarnya. Orang kata pejabat urusan dia beroperasi. Itu adalah lebih meyakinkan kita sebenarnya sama ada kontraktor itu ataupun pemaju itu adalah stabil ataupun tidak. Kalau company besar, macam contoh developer besar, dia bagus in terms sebab dia akan dia jaga nama dia lah, reputasi dia. So maksudnya benda-benda masalah-masalah tu seboleh-bolehnya dia minimizekan. Okay. Itu adalah yang sub point yang kedua. So yang ketiga sebenarnya bagaimana kita nak semak latar belakang adalah dengan sebenarnya kita kena tengok projek-projek dia sebelum ni. Ataupun kita tengok dia one time projek saja. Itu bahaya sebenarnya kalau one time projek tu. Kita dapatkan testimoni nak kita tengok dengan mata sendiri, pergi turun padang, pergi tengok. Lepas tu kalau kata ada reference, maybe ada saudara dah pernah beli dengan pemaju ni, ataupun ada saudara dah pernah buat dengan kontraktor ni, ada kawan-kawan yang pernah beli dengan pemaju ataupun pernah buat dengan kontraktor, dia orang ni adalah reference. Ataupun kalau kata tak ada juga, kita berminat dengan kontraktor tu, kita minta reference daripada dia, orang yang dah pernah buat, kita telefon sendiri, kita turun sendiri pergi tengok pun boleh jugalah. So itu adalah tips yang pertama sebenarnya. So kita go kepada tips yang nombor 2. Tips yang nombor 2 bagaimana kita nak elak rumah kita daripada terbengkalai adalah kita kena tengok daripada segi tawaran yang disediakan oleh kontraktor ataupun daripada pemaju tersebut. Maknanya maksud tawaran tu adalah daripada segi terma dan syarat yang ditawarkan. Kena tengok sebab macam mana orang kata apa, bahasa dia sometimes tu orang kata apa, too good to be true. Kita tengok, betul ke ni? Kita pun kalau macam dia macam tawaran dia tu kan macam tinggi melangit tu. Bagus melampau tu, kita tengok macam tak masuk akal. Macam benda-benda yang tak masuk akal kan, benda-benda yang tak masuk akal. Lepas tu kita pun macam tiba-tiba kita rasa macam yakin pula dengan benda-benda yang tak masuk akal ni kan. Itu adalah benda yang membahayakan sebenarnya. So kita kena tengok sama ada tawaran yang ditawarkan kepada kita ataupun spek-spek yang dia bagi kat kita tu, benda tu relevan tak dengan harga yang terkini tu. So at least kita kena check lah juga kan dengan nilai yang sekarang ni. Value yang sekarang ni
dengan apa yang ditawarkan tu ia adalah lebih kurang sama ke ataupun dia melangit tapi sebenarnya harga yang diletak tu terlalu rendah ke. Itu juga menakutkan sebenarnya sebab kita takut nanti bila mana dia tak boleh buat dia akan berhenti, dia tak nak buat dah. Tadi kita masa duduk survey-survey tadi berkenaan dengan isu ni, kita duduk tengok-tengok dekat Facebook sampai ada satu grup, ditubuhkan satu grup orang-orang yang pernah kena tipu. Tak tahu lah, mungkin bukan orang yang pernah kena tipu, orang maybe ada orang yang pernah kena tipu dan ada orang lain yang join juga. Grup tu dia relate kepada satu kontraktor. Dia bawa teknologi daripada luar negeri kot, nak bina rumah cepat kot. Saya tengok grup tu 15,000 yang join, 15k yang join grup tu. Ramai betul. Okay. Tapi tak adalah sebab perkara-perkara macam ni kita kena, at least kita kena, orang kata kita kena prihatin, kita kena ambil tahu. Kita jangan ambil sambil lewat ataupun kita ambil mudah sahaja. Selidik Kita kena selidik daripada segi tawaran yang ditawarkan tu. Sama ada tawarannya terlalu meninggi, maknanya tawaran dia tu macam orang kata tak masuk akal, tapi dengan harga yang dibagi tu kita rasa boleh ke dia buat ni. So kita kena, at least kita kena ada thought benda tu, kita kena fikir sama ada boleh ke dia buat dengan tawaran yang dibagikan yang begitu melangit macam ni. Kita mungkin dalam masa 5 minit pertama tu kita happy tapi jangan spend dulu, fikir dulu, selidik dulu, tanya sekeliling dulu daripada kita nak burn duit macam tu sajalah. Sebab kadang-kadang kan ada banyak kontraktor lain, ada banyak pemaju lain. So kita check sebenarnya daripada pemaju ni ataupun dengan kontraktor ni, kita tengok perbandingan. Contohnya kalau kita nak banner rumah atas tanah sendiri, kita bandingkan di antara, janganlah kita nak bandingkan. Kalau kita nak banner rumah atas tanah sendiri, kita banding dengan pemaju. Tak sama. Kita kena bandingkan dengan apple to apple. Maknanya kalau kita nak banner rumah atas tanah sendiri, of course kita akan cari kontraktor. So perbandingannya antara kontraktor dengan kontraktor. Kita tengok sebenarnya tawaran yang ditawarkan, spek yang dia bagi tu, kita tengok daripada segi harganya. Kita tak boleh main orang kata tangkap muat saja. Oh dia bagi ni kita macam-macam ni, lepas tu murah pula tu. Benda tu lah sebenarnya yang akan membahayakan rumah impian anda yang kita akan takut terbengkalai nanti. Gajah putih. So kita tak naklah berlakunya rumah anda tu jadi seperti gajah putih, yang gajah orang kata macam nak buat ke tak nak buat ke. Kalau kita ada kemahiran tak apalah, kita boleh siapkan. Kalau kita tak ada kemahiran, macam mana kita nak buat dengan kita punya duit pun dah tak ada. Sebab kita dah bayar separuh kat dia. Tadi dekat Kelantan tu tengok dia terpaksa spend 50,000 untuk habiskan rumah dia. Nasib baiklah dalam taman tu ada. Dia punya rumah tu consider amount yang dah nak complete lah. Tu pun dia terpaksa spend 50,000. Ada yang rumah tiang pun tak ada lagi. Itu lagi yang menyukarkan lah. Maknanya dia kena spend lagi besar lah. Kalau kata tiang pun tak ada lagi. Kalau mungkin yang satu lagi tu yang kami lihat hanya mungkin dia punya tingkap, mungkin dekat bahagian finishing dalam, mungkin dia punya wiring dia. So dia kena spend lebih kurang dalam 50,000 untuk dia nak lengkapkan. So bayangkan kalau rumah anda tiang pun tak nampak. Dan anda dah spend duit yang banyak sebenarnya anda dah bagi dekat kontraktor tu, rumah anda tak siap. So anda kena menanggung keadaan tu disebabkan kita terlalu ambil mudah dengan perkara-perkara yang macam ni. Okay. So itu adalah tips yang nombor 2. So kita go kepada tips yang nombor 3. Okay, tip nombor 3, baca dan faham perjanjian yang ditandatangani. Tapi tak betul. Baca dan faham perjanjian sebelum tanda tangan. Okay. Itu yang betulnya sebenarnya. Baca, faham. Tak faham, tanya. Lepas tu kalau kata tak win-win, revise. Lepas tu bila dah win-win, baru tanda tangan. Jangan kita dah tanda tangan baru kita tanya. Ada kadang-kadang sampai dah tengah buat rumah dah kata saya tak agree lagi yang benar. Tak boleh macam tu. Sebab sebelum anda tanda tangan tu anda kena baca dengan teliti. Bila anda tak faham anda kena tanya dengan lawyer. Kena tanya dengan lawyer satu-satu apa item ni dimasukkan, apa item ni dimasukkan. Supaya sebenarnya kontrak tu dia bukan bias one side.
Kontrak tu dia sepatutnya adalah win-win kepada dua-dua belah pihak. Sama ada dia win kepada pemilik rumah itu sendiri ataupun dia win juga kepada kontraktor. Maknanya dia tak ada orang kata pilih kasih pun dalam kontrak tu sebenarnya. Tapi one thing yang kita tak betul-betul ada knowledge ataupun betul-betul confirm, kalau kata macam dalam satu taman kan ada beribu rumah. Boleh tak satu individu dia nak minta ubah clause untuk dia seorang saja? Boleh tak? Untuk dia seorang saja. Untuk dia seorang saja tak boleh. Sebab at least sebenarnya kalau ikutkanlah sebenarnya dia memerlukan separuh ataupun 50% daripada pembeli keseluruhan semua sekali. Kalau dia nak tukar clause baru boleh. I see. Dia tak boleh macam itu pun clause pun kalau kata dia dah tanda tangani benda tu, dia kena comply. Dia hanya boleh kata contohnya macam dia kata dia nak gugurkan, dia tak nak dah pemaju ni kan, sebab pemaju ni mungkin dia lambat, itu boleh. Maknanya dia nak kategorikan sebagai rumah itu terbengkalai. Tapi kalau dia nak gugurkan clause yang dekat dalam tu tak boleh. Tak, maksudnya sebelum sign dia baca. Mungkin ada ramai ni 1,000 dalam taman nak beli rumah dekat dalam taman ni, tapi dia seorang je yang baca teliti. So dia kata, ini macam tak betul ni yang ni. Saya nak tukar. Boleh tak? Boleh. Within sebelum tanda tangan. Maksudnya untuk dia seorang saja boleh lah. Untuk dia seorang tak boleh. Kalau kata dalam satu perumahan tu, kontraknya kena sama. I see. Itu perumahan. Tapi kalau kata kita bina rumah, better kita bina rumah lah, senang sikit. Sebab itu adalah individu, so kita liaise terus bersama dengan pihak kontraktor, dengan lawyer, dengan diri kita sendiri. Maknanya ada 3 parti di situ. So kalau kata ada perubahan yang kita minta untuk dia revise kepada kontrak tersebut, lawyer akan revisekan, tapi as long as kontrak tu dia tak bias one side. Kita tak boleh lah kata, boleh tak kalau buat macam ni kan kita ambil clause yang macam ni. So benda-benda macam contohnya daripada segi DLP tu sendiri. Kadang-kadang ada DLP tu klien request sampai nak 3 tahun, 4 tahun macam tu kan. Which is benda tu di luar daripada akta yang dinyatakan di dalam KPKT tu. Mungkin benda-benda macam tu tidak relevan sebenarnya untuk kita minta. Betul. Okay. Waalaikumsalam Puan Hamidah. So lama juga, lama lah kita tak berjumpa Puan Hamidah. Alhamdulillah dah 2 dos. Dah 2 dos. Maaf sebelum ni kurang chat lepas second dose. So kami pun insya-Allah, alhamdulillah kami dah habis dapat 2 dos. So yelah, kadang-kadang kan bila kita dapat vaksin ni kan kadang-kadang dia ada orang kena macam ada terkesan ada yang demam, ada yang sengal-sengal badan. Macam Cik Yat kena macam sengal badan. Masa first vaksin dulu macam separuh badan ni rasa macam nak lumpuh pun ada. Tapi alhamdulillah bila second vaksin tu mungkin benda tu dah ada dalam badan kita. So Cik Yat rasa kurang lah sikit, macam kalau encik pun rasa macam kita buat encik nak pergi umrah lah macam tu je. Dia rasa macam lenguh je macam tu. Ataupun siapa-siapa yang pernah encik yang untuk kalau kita nak jual makanan kan dia kena encik kancing gigi tu kan. Betul. Dia lenguh dia macam tu lah. Tapi yang first tu cik rasa macam teruk sikit lah. Tapi ada orang lain pula. Dia ikut orang. Tapi macam kita kan kita kena Chinovac tu kan. Lepas tu macam suka nak makan mi Hokkien macam tu. Tiba-tiba cakap ni hauma. Okey, tapi apa pun vaksin yang kita terima sebenarnya pihak kerajaan kita ni dia dah mengkaji sebenarnya. Kalau kata benda tu baik untuk kita, apa pun vaksin kita ambil tu sebenarnya dia melindungi diri kita sebenarnya. So kita tak payahlah nak memilih-milih vaksin. Sebab kadang-kadang orang kata tak naklah pergi sebab dia Sinovac, tak nak. Nanti kan tak boleh nak pergi mana-mana, orang fikir yang macam tu. Dia belum pula dia kata tak naklah extra Zenica tu sebab nanti kena demam teruk. Macam tu kan. So kita jangan memilih. As long as kita nak kena cepat-cepat dapatkan apa? Yang herd immunity tu. Herd immunity. Kita nak cepat dapatkan at least sampai 80% yang seperti yang dah dirancang oleh pihak kerajaan. Kita tengok sekarang ni macam KKM update everyday dalam 20,000, 21,000 tapi 98% adalah kita kena 1 dan 2. So alhamdulillah lah, maknanya
Dia lebih pada macam dia sesama macam tu. nanti dia akan, bila dah habis nanti vaksin, dia akan clarify tu sebagai sesama biasa. Mungkin dia akan declarekan yang macam tu, tapi sekarang ni sebabkan vaksin tu tak settle lagi, dia masih belum boleh declare lagi lah. So betul-betul insya-Allah moga kita semua dilindungi. Amin ya rabbal alamin. So kat mana dah kita tadi, kita dah point ketiga dah tadi point ketiga kita dah pergi kepada tips yang nombor 3. So sekarang ni kita go kepada tips yang nombor 4. Nombor 4 ni adalah perkara, kita nak bincangkan lagi ke yang tips yang nombor 3 ni berkait dengan perjanjian ni? Kita bagi tahu tadi in general lah. Jangan sign dulu. Yang paling penting jangan sign dulu. Tak ada orang boleh push you untuk sign. Jangan sign dulu, baca, faham, minta penerangan. Lepas tu kalau kata nampaknya macam tak ada balance, you kena request lah, kena discuss so that win-win. Tak boleh you seorang saja win pun tak, nanti kepada pemaju nanti tak balance pula, dia kena win-win. So itu adalah tips yang nombor 3. So kita go kepada tips yang nombor 4. Ini perkara yang paling penting sebenarnya untuk kita lakukan during masa perawalan proses untuk kita nak beli rumah ataupun kita nak bina rumah tu, dengan sehingga waktu bina rumah tu dan selepas bina rumah adalah simpan dokumen-dokumen yang penting. Ini adalah benda yang penting sebenarnya. Sebab kami ada experience benda ni, dan kami juga pernah bawa benda ni pergi kepada tribunal, dan tribunal request semua dokumen tu. Jadi for those yang ambil sambil lewa, you dah bayar deposit semua macam tu, receipt semua buang mana dah. Lepas tu developer buat problem, you nak pergi office dia minta, you tolong print receipt dekat saya, receipt deposit. Mampus sudahlah, memang dia tak bagilah kita salingan tu. Dia mau bikin apa? Saya mau bawa pergi tribunal. Tak ada. Lagilah dia pun tak tahu je kan. So perkara-perkara macam tu kita kena simpan. Daripada segi dia punya deposit dia, lepas tu SMP dia kita kena simpan. Lepas tu semua receipt yang berkait dengan utility semua kita kena ni. And kita kena ambil tahu juga apa yang dinyatakan dalam kontrak tu, bila mana berlakunya. Kita kadang-kadang kita nak elak tapi berlaku kan. Bila berlaku tu kita dah ada dalam dokumen-dokumen ni semua yang menjadi pembuktian kita sebenarnya untuk kita nak buat tuntutan. Betul. So jangan ini perkara kedua pula yang jangan ambil mudah. Yang perkara pertama tadi jangan ambil mudah daripada segi tawar yang menawar tadi tu. Maknanya tawaran yang dibagi tu. Ini adalah perkara kedua, benda yang tak boleh diambil mudah adalah daripada segi simpan semua dokumen-dokumen yang penting dalam proses kita awal kita nak bina rumah ataupun nak beli rumah, sampailah rumah kita tu siap. Dan sampailah di waktu tempoh kecatatan tu pun kadang-kadang kan ada tempoh kecatatan, ada yang 6 bulan, ada yang tempoh kecatatan tu 2 tahun. Kalau macam developer selalunya 2 tahun sebab dia dalam satu kawasan rumah yang besar. So yang tu selalu 2 tahun. Tapi kalau rumah individu selalunya adalah 6 bulan sebenarnya. So kita kena simpan semua dokumen-dokumen yang penting ni. Dan penting macam kalau kata taman besar tu, tak semua unit dijual one shot dalam tempoh yang sama. Jadi kalau kata bila kita daripada tarikh kita beli tu, lepas tu tarikh kesiapan semua macam tu, tarikh kita sign semua macam tu, kalau kita tak simpan dokumen tu, boleh developer maybe boleh kata, you dah habis tarikh DLP you tak boleh nak request lagi dah. So kita kena simpan sebenarnya. Betul tu Puan Hamidah, kita kena ada satu fail khas sebenarnya. Kita jangan campur adukkan dengan benda-benda lain. Kita kena simpan dalam satu fail khas. Cik sampai sekarang ada fail tu lagi. Cik masa beli rumah yang masa dekat KL dulu, masih ada lagi simpan fail-fail yang macam tu. Untuk sebenarnya nasib baiklah disimpan semua receipt tu. Bila berlakunya kelambatan, ini dia projek tu tak terbengkalai tapi dia lambat sebenarnya. So dalam kontrak sebenarnya ada dinyatakan kalau kata projek tu lambat siap, kita boleh minta claim sebenarnya. Dan juga developer tawarkan ada few package. Jadi sebab kita nak tahu dalam package mana kita berada. Jadi that's why kita perlu simpan dokumen-dokumen tu. Kadang-kadang ialah tawaran tu kan melambung-melambung kan.
contohnya sebuah harga tu pun sendiri pun kita kena simpan sebenarnya. Mana kalau kita nak bina rumah kan atas tanah sendiri tu, mana rumah impian kita tu, mana sebuah harga tu contohnya lah kalau dia nak bagi kita FOC ni, free of charge ni kan, benda-benda yang contohnya dia nak bagi kita free aircon ke, ataupun free TV ke, ataupun contohnya dia nak bagi kita kitchen hood free ke. Semua tu kita kena, dia perlu letakkan semuanya dekat dalam. Macam rumah dekat Kendung bunyi dapat hood free. Semuanya kena ada diletakkan di dalam sebut harga. Walaupun sebut harga tu kita nak nyatakan berapa nilai-nilai dia kan. Tapi sebenarnya yang benda-benda FOC tu pun kita kena letakkan dekat dalam tu sebab dia boleh dijadikan sebagai buying contract sebenarnya. So kalau kata kontraktor tu ataupun apa benda yang dijanjikan tu dia tak bagi, kita tunjuk dia balik. Mungkin dia lupa. So kita tunjuk dia balik, hari tu janji nak bagi ni, bagi ni. So bila dia tengok ni, betul. So dia akan providekan untuk kita sebenarnya. Alright. Okay, so last point number 5. Point number 5, jangan lepas tangan, jangan ambil mudah. Selalu buat tinjauan di kawasan pembinaan secara berkala. Ini penting bagi mengelakkan orang kata apa, rumah anda terbengkalai. Macam tadi, macam kita kata contoh dekat Kelantan tu, satu taman ada rumah yang dah nak hampir siap, ada rumah yang baru tiang pun tak naik lagi. So kalau kata, yelah kalau dia selalu pergi, might probably dia selalu push developer tu masa tengah buat tu ke jalan dia punya dulu ke apa, kawasan area dia dulu ke. So end up walaupun terbengkalai, dia punya tinggal sikit lagi nak siap. Orang lain banyak lagi nak siap. Tapi tips maknanya kan kalau kata dalam tempoh 3 bulan kita tengok rumah kita tiang pun tak ada lagi, so kenalah pergi jumpa developer tu balik. Ataupun kita pergilah jumpa dengan kontraktor tu balik. Kita katakan dia, ni dah 3 bulan kenapa tak naik-naik lagi ni? Apa masalah? So kita adakan perbincangan apa masalah yang berlaku sebenarnya. So kita tak naklah macam benda tu dia drag dah lama, baru kita find out benda tu sebenarnya dia tak mampu nak buat rumah kita tu. Jangan kita fikir macam tak apalah, nantilah ada lagi masa ni kok dia ni ikut lagi. Tapi kalau dah 3 bulan tu structure pun tak naik, itu bahaya sebenarnya. Dan kalau kata jarang pergi tapi tiba-tiba dapat surat daripada bank disburse loan, you kena pergi tengok. Pergi tengok sama ada dia naik ke tak naik. Kadang-kadang kita takut kan, dia minta kita sign. Kita tak tahu kan benda-benda yang dalaman ni kan. Kalau pemaju dia tak ada minta sign kita ada. Tak ada. Yang tu dia minta daripada arkitek. So kita tak tahu sebenarnya perbincangan dia dengan arkitek macam mana kan. So bila mana kita terima surat daripada bank tu, yang maknanya kita punya bank dah disburse duit kepada pihak developer tu, so better kita pergi check betul ke, sebab dia akan ada beritahu dia punya progress dia, apa yang dia akan claim, berapa persen lepas tu bank akan disburse kepada pihak pemaju tu. Ataupun sama juga dengan kontraktor, maknanya kontraktor dia akan buat tu. Tapi masalah yang bagusnya sebenarnya kalau bina rumah atas sendiri ni, owner akan sign dulu. Betul. Itu yang bagusnya berbanding dengan kalau rumah perumahan ni owner tak layak untuk sign. Yang hanya boleh sign adalah arkitek sahaja. Kalau atas tanah sendiri, lepas tu buat contoh kalau LPPSA buat 2 kali validate. Satu owner validate, owner sign, satu lagi JPPH yang akan validate. So kita pun akan rasa yakin duit tu tidak akan terkeluar secara terlebih. So itu sebenarnya kelebihan kepada mereka yang bina rumah atas tanah sendiri ni. Alright. So teringat masa beli rumah dulu, hari-hari pergi ronda tengok progress kerja sebab very excited. Memang betul. Memang macam kita orang dulu pun sangat excited, tapi bila tengok dah 3 bulan kan, apa masa tu risaulah juga. Risau kita tengok dia dah naik, dah piling apa semua, tapi macam rumah tu macam kita nampak macam redundant, macam tertinggal, macam terbengkalai, macam slow sikit progress dia tu. So agak menakutkan lah. Tapi bila dah masuk kepada, sebab kalau macam projek-projek macam perumahan ataupun apartment apa semua, dia punya tempohnya adalah 2 tahun. Dia punya proses untuk nak bina rumah apartment tu kan, ataupun rumah perumahan ni kan. So bila mana kita tengok dah tahun yang pertama, dia punya structure sahaja. So
saja. So bila masuk pertengahan tahun yang kedua tu kita tengok macam ada juga progress tapi agak lambat. Itu masa tu kita dah find out dah sebenarnya ada kelewatan yang dekat situ. And bila kita check dengan pihak developer, dia kata memang ada kelewatan. Dia mengaku dia kata dia ada kelewatan. So dia akan cuba siapkan dalam masa yang dijanjikan. Tapi masa tu dia tak dapat siapkan di masa yang dijanjikan, and masa tu banyak daripada pembeli-pembeli tu buat tuntutan sebenarnya. Tapi diorang pusing-pusing. Diorang pandai pusing-pusing sebenarnya. Okay, alright. Okay, so dah. Kita dah bagi 5 tip, 5 perkara yang anda perlu beri perhatian bagi nak mengelakkan daripada rumah anda terbengkalai. Okay? So at least kita dapatlah idea kan supaya kita nak elak perkara-perkara ni berlaku kepada kita. Sama ada, tak kisah sama ada anda nak beli rumah perumahan ataupun anda nak bina atas rumah impian anda atau di atas tanah sendiri. Perkara tu adalah sama sebenarnya. Tips yang kami bagikan ni anda boleh apply kan supaya kita nak elak perkara-perkara ini berlaku ke atas rumah impian kita. So kita dah sampai di penghujung live kita pada malam ini. So terima kasih kepada those yang stay sebenarnya bersama-sama dengan kami daripada awal tadi sehingga kami berada di penghujung ni. So kami mohon kami ucapkan ribuan terima kasih kepada anda. And jangan lupa sebenarnya join grup Telegram kami di banner Plan Impian. Link ada dekat bawah. Link ada di bawah, just tekan saja and join grup, sebab dalam grup tu kita akan bagi lebih banyak lagi tips, kita akan bagi lagi lebih banyak lagi konsep-konsep rumah yang anda boleh menjadikan inspirasi kepada anda, dan kita akan bagi banyak lagi perkara-perkara yang boleh memberangsangkan, orang kata, spike kita punya minat kita tu. Okey. Itu saja daripada Cik Yat dan Cik Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.